Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys. Sekarang ni aku nak bawa dua isu. Isu yang pertama isu vaksin. Isu vaksin ni yang daripada PSC keluarkan laporan 500 juta ringgit kerajaan rugi. 500 juta habis. Andai kata kita bagi seorang 1 juta, 500 orang boleh terima. 500 juta. Kira lah berapa banyak. Dan duit tu pula kira rugi dekat Kementerian Kesihatan. Apa kira tengok Kementerian Kesihatan rugi. Cuba hamba tengok sekarang ni yang 500 ribu ringgit tu yang hilang, yang rugi sewaktu Perikatan Nasional. Dan semalam kalau hamba tengok dekat dalam sidang parlimen, bila duit 500 hilang, adakah ataupun kerajaan rugi 500 juta ringgit, adakah perbankan bising? Sebab yang berlaku 500 juta ringgit rugi tu di bawah pimpinan ataupun di bawah pemerintahan Perikatan Nasional. Ada orang? Ada mereka bersuara, ada mereka menjerit, ada mereka sehingga ke ventilator. Katil ventilator tu ada 100 biji, 100 unit tak boleh pakai. Satu unit pun dah berapa ratus ribu harga dia. Kenapa tak boleh pakai? Kalau contoh macam kita beli benda rosak, kita boleh return. Tapi pasal apa tak boleh return, geng? Faham tak? Kan? Tapi inilah hak yang orang kata. Orang yang dia ni, tak apa, lagi aku akan bawa macam bersama dengan Iswadi. Saya apa boleh tengok, dia ada terkait tau, dan sehingga orang yang jadi menteri macam satu KJ Khairi Jamaluddin, dia jadi menteri sains, lepas tu dia jadi menteri kesihatan, dan sehingga hari ini dia tak bersuara apa dengan pembelian-pembelian yang pernah dia buat di bawah dia, kan? Pembelian vaksin. Bayangkan vaksin yang beli tu dah rupanya dah luput tarikh. Tarikh dah luput vaksin yang beli tu. Cuba kira tengok, kan? Depa alert ke ataupun depa tak alert? Sehingga vaksin ni memang kos dia tinggi. Satu penjagaan dia pun tinggi, kan? Beli daripada luar negara, mai bubuh di dalam negara kita, perlu escort, perlu duduk di dalam freezer ke apa, lepas tu kena bawa pi duduk dekat dalam, bila dah sampai hospital kena ada satu bilik khas untuk dia, perlu buat satu bilik khas untuk dia. Berapa kos dah untuk nak sediakan bilik untuk escort dia lagi postmoy. Cuba hamba tengok, kan? Sebab tu of course akan ada terkait dengan puak-puak ni. Mesti akan ada terkait dengan Perikatan Nasional. Cuba hamba tengok balik waktu zaman Perikatan Nasional, waktu zaman Perikatan ataupun zaman Pakatan Harapan, bila PAC mendedahkan soal LCS, kapal LCS, hampa boleh tengok pembangkang tara pihak pembangkang tara mana duk soal itu, soal ini, tanya itu, tanya ini, tanya macam-macam. Tapi bila PAC dah mendedahkan soal 500 juta pembelian vaksin, apa yang dia kata? Senyap, tak kata apa, dia membisu. Sebab pada tahu, kan? Duit yang dibelanjakan ni zaman Perikatan Nasional ni semua ada follow, semua ada komisen, semua ada, tak payah luluskan dulu, nanti aku akan bagi ni, nanti dia ada jalan dah. So aku nak bawa dengan hampa bersama dengan Iswadi Moni, dan bagi memang nampak permainan depa ni. Jom kita dengar Iswadi Moni menceritakan KJ ni macam mana, Adham Baba ni macam mana, Dr. Adham Baba ini terkait. Jom sama-sama kita dengar. Saya tambah lagi cerita, dan kenapa bila kita cerita tentang direction dan tata kelola yang betul ini, tuan-tuan. Hari ini didedahkan oleh PAC, jawatan kuasa kira-kira wang negara, bahawa kerajaan rugi 505 juta ataupun lebih setengah bilion ringgit akibat vaksin tamat tempoh, kata PAC. Jawatan kuasa kira-kira mendapati ada beberapa kejanggalan dalam perolehan kerajaan semasa kemuncak pandemik COVID-19 dan menyebabkan kerugian wang besar, wang pembayar cukai. Dalam laporan yang dikeluarkan hari ini, PAC menekankan tiada perjanjian kontrak untuk pembelian 136 mesin ventilator yang dibuat melalui syarikat gegasi farmasutikal tempatan. Keadaan itu, kata PAC, menyebabkan kerajaan terhalang daripada memulakan tindakan undang-undang dalam mendapatkan semula ganti rugi ekoran kerosakan terhadap 104 ventilator yang diterima pada 2020. PAC juga mendedahkan kerajaan mengalami kerugian 500 juta akibat menerima 8.5 juta vaksin yang telah tamat tempoh. Ia termasuk dos yang mencapai tempoh luput menjelang 1 Jun tahun ini. Menurut PAC, selain itu mereka menerima maklumat mengenai lebihan bekalan peralatan pelindungan PPE yang selain kira-kira 850,000 penutup booth bernilai hampir 1 juta ringgit yang akan mencapai tarikh luput menjelang akhir 2024.
Menurut PSC, walaupun Paman Niaga tidak mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam perolehan peralatan perubatan seperti ventilator, syarikat itu diarah membuat bayaran pendahuluan untuk alat bantuan pernafasan berikutan hubungan yang terjalin di antara KKM dan mereka. Ketiadaan perjanjian bertulis antara KKM dan juga Paman Niaga Logistics Sdn Bhd menyebabkan tiada pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan 104 ventilator. Sehingga hari ini kekaburan pelaksanaan PLSB dalam isu ini menghalang kerajaan daripada memulakan proses tindakan undang-undang, kata laporan itu. Jawatan kuasa itu juga mendapati wujud kenyataan bercanggah antara KKM dan PLSB berhubungan jaminan untuk 136 ventilator. Okey. Baik. Isunya yang saya bawa tempoh hari adalah berkenaan dengan perkara ini. Bagaimana? Okey, sebelum itu kita nak cerita dahulu. Yang seingat saya lah dahulu, mungkin lepas tu saya tak ada lagi lah kot. Seingat saya dahulu, KJ, ini tahun masa bila saya kerja, saya pernah pergi ke Paman Niaga. Kalau tersilap saya pada masa itu, Khairi Jamaluddin adalah salah seorang ahli lembaga pengarah Paman Niaga. Correct me if I'm wrong on this, KJ. You have to tell me whether this is a wrong fact atau tidak. Tapi KJ pernah menjadi ahli lembaga pengarah Paman Niaga. Baik. Mungkin selepas itu dia letak jawatan, I don't know lah. Then, tiba-tiba kemudian dia menjadi Menteri Mosti. Pada masa itu, saya menimbulkan satu persoalan. Kenapa vaksin dibeli oleh Mosti dan bukan oleh Kementerian Kesihatan di bawah Adham Baba pada waktu itu? Timbul keraguan kepada saya bagaimana vaksin bernilai bilion ringgit dan vaksin bernilai bilion ringgit itu sendiri tidak melalui proses di dalam KKM, sebaliknya melalui proses di dalam Mosti. Apa yang Mosti tahu tentang vaksin? Apa yang Mosti tahu tentang pengurusan pembelian vaksin? Pada waktu itu saya persoalkan. Kemudian bila KJ berpindah di dalam kerajaan Ismail Sabri ke Kementerian Kesihatan Malaysia, vaksin itu pun follow di dalam KKM. Jadi persoalan saya timbulkan, so maksudnya tak ada masalah sebenarnya vaksin direct kepada KKM. Sebab KKM bukan kali pertama beli vaksin. Dia ada kepakaran, dia ada pengalaman, dia punya ventilator, dia punya apa orang kata peti sejuk beku dia yang memang untuk simpan vaksin, I think -70 macam tu. Dia dah ada kemudahan-kemudahan. Kenapa nak bagi kepada apa orang kata kepada Mosti untuk nak melaksanakan perkara tersebut? Seolah-olah they are trying to hide or play something dalam isu ini. Baik. Selepas itu, timbul pula isu vaksin yang telah dibeli sehingga mengakibatkan kerajaan rugi hampir 500 bilion dan 106 ventilator yang tak boleh berfungsi. Now, PAC timbulkan benda ini. Okey, KKM masalah ke, PLSB masalah ke, itu satu isu. Kenapa PAC tak nak wujudkan siapa yang luluskan perkara itu sewaktu pembelian tersebut, menteri mana? Iaitu KJ lah. Kita pun tahu perkara itu berlaku sewaktu zaman Khairi Jamaluddin. Takkan beli vaksin tak ada perancangan. Sehingga kan kes ini apa orang kata PN17 Paman Niaga diletakkan PN17, iaitu dia terpaksa dikeluarkan daripada bursa saham disebabkan oleh isu ini. PN17 status. Paman Niaga was classified as a PN17 company in February this year after posting a net loss of 664.39 million in the fourth quarter of year 2022. Paman Niaga sampai kena macam tu. Apa itu PN17? Is a practice notice that issued by perusahaan saham in relation to listed issuer that are in financial distress. Maksudnya, dia ada masalah keuangan disebabkan oleh isu ini, tuan-tuan. Jadi, now, timbul kita persoalan. Kenapa menteri sebelum ini kita tak siasat? Itu soalan yang saya nak bawa. Yalah, mungkin saya akan bangkitkan lagi isu ini. Tapi, yalah, kita harap perkara ini nanti akan disiasat dengan lebih rapi oleh kerajaan, terutama menteri-menteri sebelum ini. Harap begitulah. Baik. Okey, geng. Sebab tu orang kata bila orang dah kemarut kuasa ni payah.
kan. Dia contohlah macam dia dah jadi ahli parlimen, dia dah lama kan, tiba-tiba dia kalah pun meroyan. Dulu dia jadi menteri, tiba-tiba dia tak jadi menteri pun meroyan. Lepas tu sekarang ni orang lain semua tak betul. Siapa dia ikut pendapat dia, semuanya betul. Apa boleh tengok macam KJ kan. KJ ni memang adalah beberapa perkara yang kita boleh setuju. Aku pun setuju banyak dengan setiap ucapan-ucapan dia di dalam Keluar Sekejap. Dan ada juga beberapa yang aku tidak setuju dengan Khairi Jamaluddin ni. Jadi, dia contoh macam hak yang vaksin ni, dia ada terkait kan. Dia ada terkait. Bayangkan, waktu zaman COVID, kita ni satu, tak boleh keluar rumah. Tak boleh keluar rumah. Ada sehingga kan yang angkat bendera putih kan. Bayangkan dekat kampung-kampung tu, depa nak pergi motong getah pun tak boleh. Sehingga tahu tu nak pergi motong getah pun tak boleh. Tapi waktu tu lah puak-puak ni buat duit. Waktu tu lah kan, betul-betul perbelanjaan untuk Kementerian Kesihatan ni memang gila-gila. Tapi servis tu macam ala kadar kan. Contoh macam ni lah, sehingga kan PPE pun lebih, vaksin pun lebih, segala macam-macam lebih. Malah beli vaksin yang sangat-sangat banyak, tapi lalas tak ada orang pakai. Dan ada yang beli yang dah expired, tarikh dah kira expired. Of course lah, kalau kemungkinan lah pada aku lah, dia hanya nak buat duit. So, dia perlulah bentang kepada menteri. Okey, kita beli banyak siap-siap. So, nanti kita tak perlu fikir. Bila beli banyak, cost of course lah banyak. Bila cost tu banyak, keuntungan pun lagi banyak. Sebab kuantiti dah banyak. Sekarang ni, kualiti nombor 2. Kuantiti tu penting. Bila kuantiti tu banyak, bolehlah claim pun banyak. Bila kuantiti tu sikit, claim pun sikit apa. So, mereka perlukan banyak. Mereka perlukan tunjuk. Mereka beli berapa kontainer. Barulah duit boleh masuk juta. Nak cakap juta pun payah. Jadi inilah kita boleh tengok permainan puak-puak ni. Jadi kita tunggu of course akan dibahaskan sebab 500 juta ringgit. Dan untuk pengetahuan hampa, kalau hampa ingatlah di waktu Perikatan Nasional Pemerintahan di dalam sidang parlimen sewaktu pembelian vaksin, sewaktu proses pembelian vaksin kan, kerajaan dah beli dah, dan kerajaan bawa usul untuk nak pakai duit, aku pun lupa lah duit apa tak. Lepas tu ada salah seorang ahli parlimen macam perbankan tanya, komisen 500 juta ringgit pembelian vaksin, siapa dia dapat? Tak ada jawapan. Aku ada ingat memang soalan tu terhadap ahli parlimen kerajaan memang ada, tapi tak ada seorang pun jawab. Komisen 500 juta ringgit pembelian vaksin. Komisen kan. Apa fikir sendiri lah. Sampai hari ni tak terjawab kan. Nanti kita tunggu, kita tengok. Sebab ini 500 juta. Ahli-ahli parlimen perbankan Perikatan Nasional diam membisu. Jadi itulah sedikit perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan maaf Assalamualaikum.